penanda bermulanya yang disebut sebagai akhiruz zaman. Akhir zaman ini ialah dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak ada lagi selepas Nabi daripada selepas dia. Tak ada lagi dah lepas Nabi selepas tu. Kalau dulu ada Nabi, kemudian wafat Nabi, kemudian naik Nabi yang baru. Habis Nabi, habis satu kaum, naik satu kaum yang baru. Penanda kepada akhir zaman ialah kelahiran dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda awal kiamat. Nabi lahir, itu tanda kiamat. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, aku dengan kiamat ni macam asar, macam waktu asar. Dengan maksud, kalau Nabi Adam dulu, Nabi yang mula-mula dulu, Nabi umat yang terawal dulu, itu macam waktu subuh. Kemudian waktu-waktu pun berlalu, subuh sampai zuhur, dipanjang cerita dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, bukan waktu subuh, daripada waktu. Sebab malam, nak masuk malam dalam Islam ni dia maghrib. Nak berubah hari dalam Islam ni masuk waktu maghrib. Ni hari ni masuk waktu baru ni, hari baru dah ni negara. Betul tak ni? Jadi daripada maghrib, zaman Nabi Adam AS tu maghrib dulu. Sampai yang isyak, sampai subuh antara waktu paling panjang. Daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu asar. Dan dengan maksud pendeknya tempoh asar dengan maghrib, dan yang kedua dengan maksud tak ada apa dah yang duduk di antara waktu asar dengan waktu maghrib, menandakan bahawa inilah umat yang terakhir dan zaman yang terakhir. Selepas daripada kita ini akan berlaku yang nama dia kiamat. Maka suka tak suka, mau tak mau, kita telah berada pada fasa dia, berada pada waktu yang nama dia akhiruz zaman. Akhir zaman, Nabi SAW cerita banyak tanda dia. Sebab dalam hidup kita ni, Allah tak akan biar kita ni saja-saja duduk dalam keadaan. Kalau Allah nak bagi sesuatu kat kita, mesti Allah bagi tanda supaya kita ni sentiasa buat persiapan dan persediaan. Tambah-tambah benda yang besar-besar yang akan main kat kita. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita banyaknya tanda-tanda kiamat. Ulama sebut dekat kita, Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis dia tentang tanda-tanda kiamat, yang dipecahkan tanda kiamat ni kepada dua bentuk. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak, subhanallah, yang sedang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tanda kiamat besar belum sampai lagi kat kita, tapi kalau sampai tanda besar kiamat nanti, dia akan mai dalam bentuk seperti tasbih yang terputus, seperti ikatan batu-batu yang terputus. Digambarkan demikian. Macam dulu-dulu dia ikat batu-batu untuk buat tasbih. Macam kita lah ni, dibuat batu-batu tasbih tu, putus tali dia jatuh, brum, dengan maksud dia akan mai berterutan, satu lepas satu lepas satu lepas satu, secara berturut-turut. Dan semua bentuk-bentuk tanda akhir zaman ni, tuan-tuan, disebut sebagai tanda kiamat ini, ialah disebut sebagai ujian keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ujian iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, semua cerita, semua ujian iman. Tambah-tambah bila mai tanda besar kiamat, lagi ujian dia sangat besar. Sahabat saya duduk sembang dengan dia, waktu tu hujan tak apa nak turun. Tuan-tuan tahu tak, di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah nanti akhir zaman, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Nabi SAW sebut dengan jelas, cuaca akan menjadi lebih panas. Nabi sebut bila? 1400 tahun dulu ni. Dia kata nanti dekat dengan kiamat, cuaca akan jadi lebih panas. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Kita lalu tak zaman dia? Ni kita sedang berhadapan dengan global warming, kepanasan dunia. Nabi sebut bila? 1400 dulu. Orang yang beriman, subhanallah, kita sedang menjalani fasa yang Nabi SAW sebut akhir zaman akan berlaku benda ni. Nabi SAW sebut nanti dekat dengan kiamat, tanda-tanda dia ialah kurangnya hujan. Hujan turun kurang. Hujan turun tapi tak sama macam dulu. Hujan turun tapi hujan turun, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi, disifatkan hujan yang turun tu panas. Hujan turun tapi panas. Panas dengan dua maksud. Satu, memang air tu sendiri panas.
Yang kedua tuan-tuan, turun tu dalam keadaan ayat. Kalau kita pi main hujan tu, dia jadi apa? Dia boleh jadi mudarat balik dekat tubuh badan kita. Kita dulu-dulu tuan-tuan main hujan. Waktu kita kecil-kecil tu, keluar main hujan. Ayah suruh pergi main hujan lagi. Tuan-tuan, tak pergi main hujan kah? Tanya kita pula. Kita keluar main hujan. Jadi, kuat, sehat, susah nak demam. Anak kita lah ni, pergi suruh main hujan tuan-tuan dekat ni. Dekat Ustaz Ismail ni, Pucung ni. Pergi suruh main hujan tu. Kilang kat kiri kanan depan belakang kita ni tuan-tuan sekalian. Asap duk naik kebun-kebun tu. Subhanallah. Dihimpunkan hampir. Turun hujan, nama hujan asid pula. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu, Nabi SAW sebut la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar. Takkan berlaku kiamat sehingga kamu melihat tanah Arab menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Jazirah Arab tu jadi hijau. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri tuan-tuan, tanah Arab jadi hijau. Tuan-tuan turun dekat Jeddah, nak pergi semayang pula, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Turun-turun kat Jeddah tu, kita tak rasa macam duduk kat tanah Arab. Keluar-keluar daripada airport tu, tengok kat depan tu hijau, dengan pokok, dengan rumput. Perasan tak? Kita keluar lagi, masuk bas lalu keluar daripada parking tempat bas tu. Bila Salih Alaihi Wasallam masuk bas tu, lagi driver bas duk kalut lah, nak ambil kita punya pasport apa semua, nak himpun apa semua tawih kita duk kelang kabut nak himpun pasport. Lagi nak pergi tunjuk pula dekat tu polis yang duk jaga tu, kita duk kelang kabut keluar lagi, keluar daripada tempat parking bas, kita tengok pokok kiri dan kanan highway. Betul tak ni? Saya cerita negeri lain kan? Keluar tengok dia pokok kiri kanan ni. Sampai kat depan tu ada roundabout pula hijau. Ada yang terjun pula kat tu. Kita kata ni negeri mana ni? Yang kita duk tahu negeri Arab ni, dia padang pasir macam tu. Tahu saya semak jadi hijau. Pasal apa jadi hijau? Dua keadaan kata ulama. Yang pertama hasil buatan manusia. Yang keduanya memang jadi hijau semua. Setengah tempat di negara Arab turun salji tuan-tuan. Padang pasir boleh turun salji. Tepat pula Nabi SAW sebut nanti bila Imam Mahdi nak muncul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata datangilah mereka, ataituhum walau habwanu ala salji. Kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi cerita kat para sahabat yang duduk di tanah Arab, cerita nanti kalau Imam Mahdi keluar, kamu pi bai'ah dekat dia. Waktu tu pi walau terpaksa merangkak atas salji. Mangkak atas salji macam mana? Cerita kat para sahabat di tanah Arab. Rupa-rupanya Nabi nak bagi tahu, seolah nak bagi tahu kat kita, nanti sampai waktu kamu tengok tanah Arab ni turun salji, kita tengok dah. Tuan-tuan faham tak? Ni semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat banyak lagi. Nabi SAW kata apa? Antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Akhir zaman banyak anak-anak derhaka. Yang dia tak sedar pun dia sedang derhaka kepada ibu dan ayah dia. Mak ayah dia pun tak sedar yang anak dia sedang derhaka kat dia. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat tentang tanda kiamat, anak-anak menjadi penyebab marahnya ibu dan ayah. Akhir zaman anak-anak ni jadi penyebab mak ayah ni kerja marah ya. Saya ingat kita kecil-kecil dulu tuan-tuan nak panggung kepala kat mak pun tak berani. Tak panggung. Nak angkat kepala orang utara cakap panggung. Tuan-tuan angkat panggung tu macam buat tempat stage ke apa ke. Ni. Nak angkat kepala kat mak ayah pun tak berani. Nak angkat tinggi kat mak ayah tak berani tuan-tuan. Takut jadi anak derhaka. Saya ingat ni waktu kecil-kecil. Waktu kecil dulu, tidur sebelah mak. Kepala saya tak berani lebih tinggi daripada kepala mak sebab takut jadi anak derhaka. Ingat lagi waktu tu. Kita diajak macam tu. Tuan-tuan, nak tinggi suara kat mak, tak berani. Nak angkat tinggi suara. Tuan-tuan, sekarang ni anak kita cakap tinggi suara lebih daripada kita. Bagi sakit hati kita tuan-tuan, toreh hati kita, buat tak tahu dah sikit pun tak rasa bersalah. Berapa ramai kita ni anak-anak kita yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Panggil ayah dia mai duduk dengan dia, suruh jaga anak dia, suruh buat urusan rumah tangga dia. Dalam keadaan 10 sen pun tak bayar. Hantar anak pergi pengasuh bayar RM780, RM700, RM800. Panggil mak ayah mai duduk rumah, tolong jaga anak dia, 10 sen pun dia tak bayar. Kalau orang bekerja tuan-tuan, dia banyak duit nama pekerja. Kalau bekerja tak bayar upah, dia panggil apa? Hamba. Nabi SAW sebut dah akhir zaman
Berapa ramai ibu yang melahirkan tuan-tuan dia, yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Dia tak sedar dia sedang memperhambakan ibu dan ayah dia pun tak sedar yang dia sedang diperhambakan. Akhir zaman, Nabi SAW sebut tentang akhir zaman. Kamu melihat orang-orang miskin yang tidak berpakaian, tidak berkasut, berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Salih ala Syekh Muhammad. Kita tengok dah macam mana yang berlaku di Dubai, di Arab Saudi, di mana. Salih ala Syekh Muhammad. Dia pun sedang buat bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Duk fight. Dubai buat tinggi 1.5 km ke atas. 1.5 km ke sini tak bagi. 1.5 km ke atas. Punyalah tinggi. Dubai kata kami buat tinggi dah. Abu Dhabi kata kami nak buat lagi tinggi. Lagi tinggi dia buat. Lepas tu Saudi kata apa? Oh, kamu boleh buat tinggi. Kamu buat tinggi. Aku nak buat lagi tinggi. Dia buat lagi tinggi lagi. Tuan-tuan, Muslim Al-Azimah. Dekat mana? Dekat Muslim Al-Azimah. Apa? Ibu kota Saudi mana? Teruk geografi yang buat gaya ni. Riyadh. Buat tempat bangunan paling tinggi di Riyadh. Bukan setakat di Riyadh, Nabi sebut spesifik. Dekat mana? Dekat Mekah. Berkata sallallahu alaihi wasallam, takkan berlakunya kiamat sehingga apa ni? Sehingga kamu melihat bangunan yang tinggi duduk dekat Kaabah ni melebihi daripada bukit-bukit di Mekah. Tinggi dia lebih tinggi daripada bukit kat Mekah. Waktu tu kamu tengok bayangan as-sa'ah ni, bayangan ni sehingga bayangannya menutup Kaabah. Nabi sebut perkataan as-sa'ah. As-sa'ah dua maksud, satu maksud jam, satu maksud kiamat. Sungguh dia buat jam. Kita dah fikir warak ni pun satu hal lah. Nabi kata janganlah buat. Tapi dia buat. Pasal apa dia buat? Sebab nak membenarkan perkataan Nabi SAW. Tanda kiamat. Nabi sebut tanda kiamat. Mekah bukitnya berlubang-lubang, gunungnya berlubang-lubang. Tempat kita berlubang tak apa tuan-tuan. Gunung berlubang ni biasa, pasal tanah kita ni tanah lembut. Di Mekah tu tuan-tuan, batu-batunya terbina daripada batu, bukit-bukit terbina daripada batu-batu yang besar. Sahabat dulu mungkin tak boleh nak fikir macam mana nak kata batu-batu, bukit-bukit di Mekah ni berlubang. Sekarang ni kita tengok antara tempat yang paling banyak terowong di Mekah. Ini semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Lagi apa tanda kecil kiamat? Tuan-tuan, dia angkatnya ilmu dengan dimatikan alim ulama. Lagi banyaknya kematian-kematian yang mengejut. Tiba-tiba dengar mati, dia dengar mati je. Tuan-tuan, sampai takut nak tengok Facebook.